Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari anda bersama saya, Syuhaida Arifin. Antara tajuk utama hari ini, 11 juta ringgit peruntukan tambahan untuk penduduk terjejas banjir di Pahang. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Terengganu, Kelantan dan Perak semakin berkurangan. Bagaimanapun di Pahang sedikit meningkat, begitu juga di Johor berikutan ada kawasan baharu dilanda banjir. Setakat 12 tengah hari tadi, portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM melaporkan masih terdapat lebih 38,500 penduduk terjejas daripada 10,258 buah keluarga ditempatkan di 340 PPS. Kita ikuti statistik penduduk terjejas mengikut negeri dan daerah. Berikutan banjir terbaru, Pahang memperuntukkan 11 juta ringgit untuk penyediaan keperluan harian penduduk terjejas banjir, terutama mereka yang ditempatkan di PPS. Kenyataan Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menyebut jumlah itu meliputi peruntukan tambahan 8 juta ringgit yang diluluskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Jumaat lepas. Jelasnya keputusan itu mengambil kira situasi banjir semasa. Peruntukan itu juga adalah kedua tertinggi selepas bencana banjir besar pada 2014-2015 melibatkan kira-kira 100,000 mangsa iaitu sebanyak 57 juta ringgit. Agihan bantuan akan disalurkan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan diharap dapat membantu penduduk meringankan beban akibat banjir. Setakat tengah hari ini, banjir di Pahang masih serius dengan lebih 26,000 penduduk terjejas daripada 7,077 buah keluarga masih berada di 268 PPS. Mereka dari 9 daerah terjejas banjir. Penduduk terjejas banjir di Temerloh Pahang berkesempatan bertemu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menziarahi mereka di Pusat Pemindahan Sementara PPS SMK Seberang Temerloh. Dalam lawatan berkenaan, kehadiran beliau disambut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail sebelum diberi taklimat pengurusan bencana daerah. Selain melawat penduduk terjejas, Tan Sri Muhyiddin turut berkesempatan menyantuni warga emas dan menyampaikan sumbangan kit makanan kepada mereka. Turut hadir Ketua Pengarah Agensi Bencana Negara NADMA, Dato' Dr. Aminuddin Hasim. Penduduk terjejas ditemui menzahirkan ucapan terima kasih atas keprihatinan Perdana Menteri dan memuji pengurusan bencana yang cukup memuaskan. Saya 4 keluarga. Balik rumah. Tak ada lagi COVID. Dengar cerita apa tak ada kan. Dia orang pun pantau juga COVID, pakai mask setiap hari, isi borang apa semua kan. Tak ada lagi pasal COVID dekat sini kan. Puas lah apa kemudahan ini. Saya sangat berterima kasih lah puas hati lah. Kemudian sini semua ada cukup. Lagi pun pengurusan sini pun dia orang jaga semua. Memang harap sangat. Tolonglah. Tak larat kita orang. Memang kita akak memang harapkan sangat minta bantuan. Tolong bersihkan rumah kita orang dengan rumah mak saudara lagi, dengan rumah mak mentua lagi. Mak dah tua dah, kesian dia. Minta harap sangatlah. Tolonglah bantu kita orang. Kawasan Pengerang Kota Tinggi Johor menjadi lokasi terbaru dilanda banjir susulan hujan lebat sejak petang semalam. Sehingga 12 tengah hari tadi, jumlah penduduk terjejas bertambah kepada 645 orang berbanding 479 8 pagi tadi.
Exko Kesihatan dan Alam Sekitar Arvidanathan berkata ia melibatkan 183 keluarga daripada 3 daerah, Kota Tinggi, Keluang dan Segamat. 5 lagi PPS dibuka di Kota Tinggi menjadikan jumlah semasa kepada 14 PPS berbanding 9 sebelum ini. Dijangkakan jumlah penduduk terjejas meningkat berikutan pihak jawatankuasa pengurusan bencana daerah masih giat mengemaskini statistik penduduk terlibat. Tinjauan RTM juga mendapati cuaca masih lagi hujan lebat terutama di Kota Tinggi yang menyaksikan banyak laluan kini mula dipenuhi air. Angka kematian akibat banjir di Johor kekal 3 orang. Hujan berterusan sejak semalam menyebabkan paras air Sungai Johor semakin meningkat. Untuk perkembangan terkini di lokasi, kita terus saja bersama Anas Matnor. Silakan Anas. Ya, Syuhaidah. Saya sebenarnya berada di Titian Laksamana daerah Kota Tinggi ini bagi berkongsi keadaan terkini situasi semasa di Bandar Kota Tinggi sehingga tengah hari ini. Dan saya difahamkan beberapa laluan utama di Jalan Kota Tinggi menuju ke Mersing mula dinaiki air sejak pagi tadi dan berisiko untuk kenderaan, terutamanya kenderaan ringan seperti kereta dan juga motosikal untuk melalui ke kawasan itu. Kru kami juga ada mengambil sedikit visual di beberapa jalan yang mula dinaiki air dan ternyata ia mula mendatangkan risiko jika anda mengambil alternatif mungkin dapat mengurangkan risiko di laluan yang tidak dinaiki air. Seperti jalan Mersing Keluang, mungkin anda boleh melalui jalan itu lagi. Dan keadaan semasa boleh saya kongsikan paras air sungai di Kota Tinggi ini berdasarkan keadaan hujan tanpa henti sejak semalam lagi. Paras air sungai di Kota Tinggi mula dinaiki seperti yang berlaku pada minggu lalu ketika daerah ini lumpuh dan banjir telah menyebabkan lebih 2,000 penduduk terjejas dipindahkan ke 23 pusat pemindahan sementara ketika itu. Dan sepatutnya hari ini ada satu program juga yang akan berlangsung bagi sukarelawan melakukan kerja-kerja pembersihan rumah penduduk terjejas banjir, namun terpaksa ditunda berikutan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan sejak semalam lagi. Dan berdasarkan pada situasi yang berlaku, dapat anda saksikan sendiri hujan lebat masih lagi turun sehingga tengah hari ini. Dan diingatkan untuk sentiasa memantau ataupun mendengar nasihat daripada pihak penguatkuasa bagi aktiviti ataupun bagi pemindahan ke pusat pemindahan sementara jika diarahkan berbuat demikian. Di Kampung Kelantan dan juga Kota Jaya, di kawasan saya berada ini sebenarnya antara lokasi yang kerap berlakunya banjir. Jadi penduduk di sini dan sekitar Kota Tinggi khususnya diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan berwaspada, kurangkan risiko semasa musim banjir ini. Itu saja dapat saya kongsikan dalam berita tengah hari ini. Sudah kembali semula. Okey, baik, terima kasih Anas dengan perkembangan tersebut. Penduduk terjejas banjir di Terengganu menunjukkan penurunan sehingga 12 tengah hari tadi. 8,767 penduduk masih berada di 33 PPS. Daerah Kemaman masih merekodkan jumlah tertinggi dengan 7,761 penduduk terjejas. Untuk laporan terperinci, kita bersama Siti Jamilah Hanim Jamil yang ketika ini berada di Bukit Mentok, Kemaman. Silakan. Ya, Syuhaidah di Angkasa Peri, terima kasih. Assalamualaikum. Seperti yang Syuhaidah nyatakan sebentar tadi, daerah Kemaman antara daerah yang paling terjejas teruk bermula pada gelombang pertama dan kelima ketika ini. Jadi hari ini saya bawakan khas Ketua Polis Daerah Superintendent Hayan Ramlan bagi mengetahui situasi semasa terkini di Kemaman. Saya Tuan, terima kasih kerana sudi bersama kami. Jadi Tuan, bagaimana Tuan mengatur gerakan dari segi kekuatan bagi memastikan rumah-rumah penduduk terjejas banjir ini bebas daripada kes jenayah, Tuan? Terima kasih, HDM. Hari ini adalah hari keempat fasa kelima gelombang banjir di Terengganu. Kemuncaknya kita ada 28 PPS seramai 11,000 mangsa. Tetapi hari keempat ni Allah Ta'ala telah tunjukkan cahaya matahari tu.
dan jumlah penduduk mangsa telah berkurangan kepada 7,000. Dan masyarakat setempat yang mengalami banjir mula balik ke rumah masing-masing. Alhamdulillah saya dibantu dengan kekuatan hampir 300 anggota bermula pada hari pertama hingga ke hari ini, dibantu dengan agensi-agensi luar seperti Smart Team, Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu, IPMM dan bomba. So, proses menyelamat itu berjalan lancar. Alhamdulillah tidak ada kemalangan maut ataupun kejadian yang tidak diingini. Walaupun adalah sedikit kejadian-kejadian meredah banjir menyebabkan mereka hanyut dan tersangkut. Saya nak mengulangi peringatan yang telah saya ulang berkali-kali dan hari ini saya ulang lagi. Saya minta pertamanya pada mereka-mereka yang mempunyai kenderaan memasuki kawasan-kawasan banjir. Jika hendak merendah kawasan banjir, pastikan keadaan itu selamat. Dan jika jalan itu telah ditutup, jangan cuba untuk redah. Mana jalan itu bahaya dan tak perlu dilalui, minta berpatah balik. Keduanya, saya nak menasihatkan kepada NGO-NGO. Datanglah ke Maman membawa kasih sayang dan kebaikan. Berilah bantuan-bantuan kebajikan yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Tetapi tolong jangan sebarkan COVID ke Maman. Saya nasihatkan mereka-mereka ni pun rujuk melaporkan diri ke pejabat kesihatan daerah, buat saringan supaya mereka ini tidak bergejala, tidak membawa penyakit, sebab kita dalam dua bencana, banjir dan juga COVID yang masih belum reda lagi. Saya juga nak menasihatkan mereka NGO-NGO ini untuk mendaftarkan diri ke JKM, sebab JKM lah agensi yang ditanggungjawabkan untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Terima kasih kepada kehadiran tuan-tuan. Walau bagaimanapun, untuk keselamatan bangsa-bangsa banjir, rumah-rumah mereka yang ditinggalkan, tuan-tuan jangan khawatir sebab kami telah mengatur gerak kerja supaya rumah-rumah tuan-tuan ini dipantau. Kami buat rondaan berkala dan kerap bersama dengan bantuan masyarakat setempat untuk memastikan rumah-rumah tiada kejadian jenayah yang berlaku di sekitar kawasan kediaman tuan-tuan. Terima kasih. Okay, Tuan. Jadi diikutkan Jabatan Meteorologi untuk air pasang besar malam ni sehingga 12 Januari, mungkin ada sedikit nasihat Tuan? Kita dah bersiap sedia dengan ramalan dan juga dengan cadangan nasihat daripada pegawai DO. Kita akan memastikan dan siap bersedia untuk memastikan keselamatan masyarakat sekitar terjamin. Dan jika kita menasihatkan tuan-tuan pindah keluar daripada kediaman, patuhi amaran kami, patuhi nasihat kami sebab keselamatan dan nyawa tuan-tuan adalah lebih utama. Terima kasih. Okey Tuan, itulah tadi antara perkongsian Ketua Polis Daerah Kemaman Superdana Hanya Ramlan, dan semoga masyarakat di daerah Kemaman ini mematuhi dan mendengar segala nasihat yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Jadi Syahidah, perkembangan semasa akan saya bawakan pada berita jam 5 petang nanti. Kembali dulu kepada anda di Angkasa Puri, silakan. Penduduk kampung Tikat Pengkalan Cepa Kelantan berharap laluan yang terputus akibat banjir mendapat perhatian pihak berwajib. Ia berikutan aliran air sungai yang deras sekaligus merosakkan struktur tanah apabila mendapan berlaku. Tinjauan kru RTM ke kampung berkenaan mendapati satu lubang besar dengan jarak terputus 30 meter yang menghubungkan penduduk di kampung dengan jalan besar terbentuk selepas aliran air dari Sungai Kelantan melimpah ke kawasan itu. Penduduk kampung memberitahu ini kejadian kedua selepas Bah Kuning 2014 yang turut meranakkan sebuah rumah berhampiran. Mungkin dia tutup gate di Sungai Budu. Sungai Budu tadi air sungai tu jadi rendah. Lepas tu air banjir, air Sungai Kelantan ni dia besar mungkin dia melipah lah.
Melimpah tu dia akan turun yang mana tempat dia rendah tu, dia akan turun air tu dengan kuat lah. Salah satunya di sinilah. Kita pengalaman 2014 tu kalau boleh tak akan muncul dah apa tiba balik deh. Jadi rasa macam debar lah kita mungkin nak tidur malam pun tak lena dengan air ni. Dengan tanah rutuh ke apa. Lepas nak tubik cari makan memang susah lah nak oyaknya. Lepas tu sekitar ni pun kita rayulah ke kerajaan negeri ke kerajaan pusat buatlah sebaik mungkin. Pasal kalbok. Lepas tu kalau boleh tinggilah sikit jalan ni. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM telah menggerakkan kesemua 5 aset udara miliknya bagi melaksana misi bantuan banjir di seluruh negara. Tindakan pantas menyelamat nyawa manusia, haiwan mahupun harta benda menggunakan aset udara dirancang secara teliti bagi mengelak sebarang ancaman keselamatan. Kita ikuti laporan wartawan Andy Reza Rohadian yang berpeluang menyertai operasi tinjauan banjir di Terengganu dan Kelantan bersama pasukan khas udara bomba Paskop dari unit udara JBPM. Di udara situasinya cukup mendebarkan. Penerbangan menuju ke lokasi terpaksa menempuh cuaca tidak menentu seperti kabus tebal dan angin kencang. Keadaan menjadi lebih sukar apabila hujan di sesetengah kawasan. Untuk memastikan operasi ini berjalan dengan lancar, kita mementingkan keselamatan, sama ada keselamatan anak kapal dan juga keselamatan mereka yang kita nak selamatkan. Jadi saya haraplah kepada mereka-mereka yang memerlukan perkhidmatan ini memahami pertama sekali situasi cuaca yang tidak menentu ini dan juga situasi persekitaran, khususnya dalam keadaan banjir yang mana mendapat kesukaran ataupun kesukaran yang lebih daripada keadaan biasa. Selain faktor cuaca, kesiapsiagaan aset turut menjadi pertimbangan utama sebelum operasi mencari dan menyelamat digerakkan. Penyelenggaraan kerap dilakukan bagi memastikan aset udara berfungsi dengan baik sepanjang penerbangan. Disiplin di dalam penyelenggaraan helikopter ini sangat ketat, di mana ia dikawal oleh pihak iaitu badan yang bertanggungjawab seperti CEM dan juga pihak DGTA tentera. Jadi kita seharusnya memenuhi keperluan pihak berkuasa ini untuk memastikan setiap aset terbang ini boleh terbang dengan selamat. Ketika melaksana operasi, Paskub mengguna pakai garis panduan pengenalpastian bahaya, penaksiran risiko dan kawalan risiko. Ia penting bagi membantu penyelamat memilih tindakan yang sesuai sebelum menjalankan operasi. Ya, semasa musim banjir, pasukan penyelamat berdepan cabaran untuk mengenal pasti lokasi pendaratan yang bersesuaian dengan saiz dan berat helikopter. Ini kerana kebanyakan kawasan telah pun ditenggelami air. Aspek risiko persekitaran kawasan pendaratan terhadap keselamatan penyelamat perlu dikaji sebaiknya untuk mengelak insiden kemalangan. Pada masa sama memastikan lokasi pendaratan terletak berdekatan dengan lokasi penyelamat ataupun pusat pemindahan sementara PPS bagi memudahkan bantuan digerakkan. Meski berdepan cabaran, Paskub dilihat komited untuk melaksanakan misi bantuan banjir, lebih-lebih lagi ketika situasi bencana alam ini semakin buruk. Andy Reza Rohadian, Berita RTM. Aspek keselamatan dan kesihatan harus sentiasa didahulukan dalam membuat sebarang ketetapan menjelang pembukaan sesi persekolahan 2021 dijadualkan bermula 20 Januari ini. Demikian reaksi beberapa pemegang taruh mengenai perancangan Kementerian Pendidikan KPM untuk membuka semula sesi persekolahan dan institusi pendidikan bawah KPM selepas SOP baharu diumumkan nanti. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP yang mempunyai keahlian hampir 200,000 guru berharap pengoperasian sekolah nanti perlu mematuhi SOP ketat. Keadaan sekalipun
kita perlu sedar bahawa aspek keselamatan dan juga kesihatan perlu diberikan keutamaan berbanding dengan perkara-perkara lain. Dan dalam hal ini kita mengharapkan agar pihak Kementerian Pendidikan Malaysia menjadikan faktor keselamatan dan kesihatan murid dan juga guru-guru dijadikan sebagai asas penting dalam menentukan pembukaan sekolah nanti. Antara faktor yang perlu diambil kira ialah bahawa kes baru COVID ini agak mencemaskan dan meningkat dari sehingga 2 hingga 3 ribu sehari. Ini saya rasa perlu diperhatikan. Dalam kita membuka sektor pendidikan ini, kita juga harus mengambil kira tentang kesihatan dan keselamatan pelajar-pelajar tersebut. Dan ianya perlu dilihat secara menyeluruh. Maknanya sebarang perancangan mana-mana pihak. Semalam Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata pihaknya akan memperincikan pembukaan semula sekolah dan institusi bawah KPM sejurus selepas pengumuman khas Perdana Menteri mengenai tindakan lanjut untuk membendung penularan COVID-19 esok. Beliau juga belum mengesahkan sama ada sekolah tetap dibuka pada 20 Januari ini atau ditangguhkan susulan peningkatan jumlah kes COVID-19. Serpihan pesawat dan cebisan mayat mula ditemukan selepas tragedi pesawat Sriwijaya Air hilang semalam. Laporan lanjut terus bersama Berita Tengah Hari. Pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Beberapa cebisan mayat dan serpihan pesawat mula dikeluarkan dari perairan Kepulauan Seribu antara Pulau Lancang dan Pulau Laki. Lokasi pesawat Sriwijaya Air SJ182 terhempas semalam. Jurucakap Polis Jakarta Yusri Yunus memaklumkan kepada Metro TV bahawa pasukannya telah menerima 2 beg termasuk berisi mayat. Laporan terbaru memaklumkan pasukan mencari dan menyelamat SAR juga ada mengesan isyarat perakam pesawat ketika operasi pagi tadi. Setakat ini juga belum ada maklumat rasmi punca pesawat terhempas atau jatuh. Tumpuan kini terarah kepada operasi mencari dan menyelamat meskipun mangsa yang terselamat amat tipis. Ketika kejadian, 62 orang berada dalam pesawat termasuk 10 penumpang kanak-kanak dan 12 kru kapal. Kesemua mereka warga Indonesia. Memetik laporan Antara News, awal hari ini 4 helikopter Tentera Udara Indonesia TNI AU berlepas dari Pangkalan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta bagi membantu operasi pencarian bangkai pesawat. Turut ditugaskan beberapa buah pesawat Boeing 737. Ia tambahan kepada operasi pencarian yang dijalankan pasukan gabungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Basarnas sebelum ini. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas menggunakan 3 kaedah pencarian pesawat SJ182. Memetik laporan Antara News, Ketua Basarnas Bagus Purihito berkata, lokasi pencarian di sekitar kawasan Nahas yang sudah dikenal pasti pasukan SAR. Selain anggota Basarnas Tentera Udara Indonesia, TNI AU turut mengerahkan 150 anggota dan logistik bagi membantu operasi pencarian. Pencarian dilakukan di atas permukaan dengan menggunakan helikopter TNI AU serta 1 unit bantuan dari Basarnas. Pencarian di permukaan pula menggunakan kapal, manakala di dasar laut menggunakan peralatan sonar.
Saingan bola sepak Piala FA Inggeris, penyandang gelaran Arsenal mara kepusingan keempat selepas menewaskan Newcastle 2-0. Juara 14 kali itu terus menampilkan kebangkitan dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut di Stadium Emirates. Kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang namun masing-masing gagal menjaringkan sebarang gol sehingga tamat masa sebenar permainan. Emil Smith Rowe yang sebelumnya terselamat daripada dilayangkan kad merah selepas pengadil melihat semula video bantuan pengadil VAR akhirnya memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pendahuluan pada minit ke-109 masa tambahan. Kemenangan Arsenal dilengkapkan dengan jaringan Pierre-Emerick 6 minit kemudian. Prestasi baik yang ditunjukkan kelab itu ketika ini dilihat membantu mengurangkan tekanan yang dihadapi pengendalinya Mikel Arteta selepas melalui tempoh masa yang sukar sebelum ini. Satu lagi pertemuan menyaksikan pertemuan Manchester United dan Watford di Old Trafford. Pengurus United Ole Gunnar Solskjaer melakukan 9 perubahan terhadap pasukannya bagi mengelakkan risiko kecederaan pemain utama. Tuan rumah bermula dengan baik dan tidak menunggu lama untuk mendapat gol pendahuluan. Scott McTominay yang menggalas tugas selaku kapten buat pertama kali menjadi wira The Red Devils apabila menjaringkan gol pada minit ke-5 dengan menanduk masuk hantaran Alex Telles. Babak kedua perlawanan berlangsung agak hambar apabila kedua-dua pasukan gagal mencari peluang untuk mencipta gol. Strategi Solskjaer memasukkan Marcus Rashford dan Anthony Martial sebagai pemain gantian pada lewat permainan juga tidak berjaya untuk menambah jaringan dan keputusan 1-0 kekal sehingga whistle penamat dibunyikan. Beralih ke Ligue 1, Mauricio Pochettino meraih kemenangan pertama sebagai jurulatih Paris Saint-Germain pada penampilan sulung di laman sendiri. Ini selepas skuad kendaliannya menewaskan Brest 3-0. Keputusan itu pasti melegakan Pochettino berikutan perlawanan pertamanya berkesudahan seri 1 sama di Saint-Etienne pada pertengahan minggu. Moise Kean meledakkan gol pembukaan buat juara bertahan itu pada minit ke-16. PSG yang masih tidak mendapat menggunakan khidmat Neymar akibat kecederaan perlu menunggu sehingga lewat separuh masa kedua sebelum menambah 2 lagi gol menerusi pemain gantian Mauro Icardi dan Pablo Sarabia. Selepas 19 perlawanan, PSG kini di tangga kedua Liga satu mata di belakang Lyon. Baik, berita tengah hari edisi 10 Januari 2021 berakhir di sini. Daftar MySejahtera dan patuhi SOP bagi mencegah penularan COVID-19. Saya Syuhada Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.